على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر وتعسر وتمم بالخير آمين يا كريم. InsyaAllah malam ni kita cuba pergi sampai kat stesen. Kita berhenti pukul 10. Cuba sejam. Sebab belakang-belakang ni dah tajuk yang kita kata agak tak payah sikit lah. Sebab dia mudah sikit. Kita cuba one team ke 20. Baik, bismillahirrahmanirrahim. As-su'al. Kita montir itu ma huwa an-naw'u kan? Betul? Baik, as-su'al ma huwa an-naw'u? Al-jawabu huwa an-naw'u itu kulliyun, adalah sejenis kulliyun. Kulliyun ni pada kita dah bahas dah. Kita dah bahas dah apakah itu kulli dan apakah itu kullu. Ada beza. Iktibar makna kedua-duanya ada beza, kan? Saya terang dah minggu lepas kan. Beza ada antara kullu dengan kulliyu. Baik, sini tak perlu terang balik. Huwa kulliyun, iaitu naw' ini merupakan satu bentuk kulliyu yang makulun, yang dikatakan ala kathirin, di atas kebanyakan. Syukran Allah yaftahalik. Di atas kebanyakan yang mukhtalifina, yang berlainan bil adadi, dari sudut bilangan. Ai adadil afradi, buat macam tu. Ai adadil afrad. Duna, yakni dunal mukhtalifina, buat macam tu. Dunal mukhtalifina. Dunal mukhtalifina, tidak berlainan al-haqiqah. Dunal haqiqah, yakni dunal mukhtalifina, dunal mukhtalifina al-haqiqah. Tidak berlainan, tidak berbeza dari sudut hakikat perkara itu sendiri. Naw' ni pula fi jawabi ma huwa. Fi jawabi ma huwa ni kita i'rab dia jadi hal. Hala kauni naw' fi jawabi ma huwa. Untuk nak menjawab apakah dia, ma huwa apakah dia. Wa bi ibaratin akhsara, yakni wa yuqalu fi ta'rifin naw' ataupun wa yuqalu fi naw' ataupun wa yuqalu lahu, yakni lin naw' bi ibaratin akhsara, dengan ucapan yang lebih ringkas. Huwa yakni an-naw'u itu ialah sifatu jama'atin, merupakan satu sifat yang terkumpul, yang muttafaqatin, lagi pula yang disepakati, bisurah, yakni bil haqiqah, wa ya'ummuha, dan meratailah sifat tersebut maknan wahidan, oleh makna yang satu. Mana contoh? Ka insanin bin nisbati ila afradihi. Insan itu sah juga kita kata naw'. Mafhum? Baik, ka insanin bin nisbati ila afradihi, berdasarkan segala afrad bagi insan. Begitu. Fa inna hadhihi al-afrada, yakni afradal insan. Fa pada kata fa inna hadhihi al-afrada tu fa litafri'. Ana dah bagi takrif dah. Fa tafri'. Kan? Ke antum sebelum ni kan? Ingat ayat. Al-fa'ul waqi'atu ba'da jumlatin lam yu'lamu hukmuha mimma qabla ijmalan. Itu fa tafri'. Tulis sekali kalau hak tak ingat. Al-fa'ul waqi'atu, fa tafri' itu ialah, satunya fa tafri' ni fa untuk kita nak mengembangkan masalah yang kita bincangkan. Begitu. Far'an. Far'a yufari'u tafri'an. Ahsantum. Nampak? Tafri' ni dia masdar daripada far'a, kata dasar ataupun kata terbitan.
Al-fa'ul waqi'atu, fa yang terjatuh, al-fa'ul waqi'atu ba'da jumlatin yu'lamu hukmuha mimma qablaha ijmalan. Itu fa tafra'in. Al-fa'u al-waqi'atu ba'da jumlatin yu'lamu hukmuha mimma qablaha ijmalan. Itu fa tafra'in. Baik. Jadi fa berkata fa inna hadhil afrada, fa tu fa tafri'. Dia nak membincangkan tentang masalah yang kita bahaskan dengan lebih detail. Fa inna hadhil afrada, yakni afradal insan, segala afrad bagi manusia itu kasratun, banyak. Lagi pula muttafiqatus suwari, yang kesemua afrad insan ni bersepakat pada rupa bentuk. Ya'ummuha, yang meratai akan hadhil afrad ma'nan wahidun, oleh makna yang satu. Wa yu'abbaru anhu, dan disebut, wa yu'abbaru ni, wa yulaffazu, dan disebut anhu, an wahid itu bi insanin, dengan manusia. Manusia kan afrad bagi manusia tu banyak, kan? Jadi lafaz insan tu merangkumi segala afrad bagi insan. Afrad bagi manusia tersebut. Begitu. As-soal. Hadha yang ni, dhamir hadha tu nak kembali pada mana? Kitab ni pun. Wa hadha, yakni wa hadha al-insanu, jaga dhamir. Wa hadha, yakni wa hadha al-insanu huwa an-naw'u, itulah naw'. Satu sifat yang terkumpul, yang disepakati bil haqiqah. Itu maksud an-naw'u. Baik, jadi apa faedah kita duk mengaji? Orang kata kita duk mengaji istilah-istilah ni semua. Istilah-istilah ini amat membantu kita dalam kita memahami ilmu tauhid dengan lebih sempurna. Mafhum? Kan? Sebab ilmu tauhid ni, untuk nak memahami dia berhajat, dia memerlukan kepada alat-alat yang kemah untuk memahami ta'rif di dalam ilmu tauhid. Kan? Ilmu tauhid ini juga disebut juga al-fiqhul akbar. Baik. As-soal. Ma huwa al-faslu? Apakah itu al-faslu? Al-jawabu huwa kulliyun maqulun. Satu bentuk kulli yang dikatakan ala kathirina, di atas kebanyakan, yang mukhtalifina, yang bersalahan sekalian mereka itu bil adat, tetapi dunal haqiqah. Dunal haqiqah ni buat sikit. Wa yuqalu fi ta'rifil fasli fi jawabi ayyu naw'in huwa. Fi jawabi ayyu naw'in, apakah cawangan ataupun cabangan, huwa. Huwa yakni huwa asy-syai'. Jenis apa? Cabangan apa dia ni? Cawangan apa? Huwa asy-syai'. Fi zatihi, pada zatnya, yakni fi zatil fasli. Baik, fi zatihi ni kita i'rab dia jadi apa? Kita i'rab dia jadi hal. Buat macam ni. Hala kauni syai'i malhuzan. Tulis sikit. Hala kauni syai'i malhuzan fi zatihi. Hala kauni syai'i malhuzan, dipandang, fi zatihi, pada dirinya, diri asy-syai' itu, ay bi qat'in nazari an awaridihi, ay bi qat'in nazari an awaridihi al-kharijati anil mahiyah. Itu maksud fi jawabi ayyu naw'in huwa fi zatihi. Ana ulang, tulis sikit pada kata fi zatihi ni, yakni hala kauni syai', hal keadaan sesuatu itu, malhuzan, dia dipandang, fi zatihi, yakni fi zati syai', pada diri sesuatu itu,
ai biqat'in nazari, dengan kita putus biqat'in nazar, yakni kita putus tilik an awaridihi, daripada segala sifat-sifatnya, al kharijati, yang terkeluar anil mahiyah. Itu maksud al-faslu. Baik. Wa bi'ibaratin awdaha, dan dengan tuturan awdaha yang lebih jelas, yakni wa yukhalu fi ta'rifil fasli bi'ibaratin awdaha huwa al-faslu tu apa? As-sifatu, ialah satu sifat yang la yutasawwaru, la yutasawwaru dengan makna la yudraku, satu sifat yang tidak boleh digambarkan, yang tidak boleh didapati al-mausufu, oleh benda yang kita sifatkan mausufnya, illa biha, melainkan dengannya, yakni illa billati, dengan sifat tersebut. Wa mata batalat, dan apabila terbatal, yakni as-sifatu, batalat dengan makna batalat dengan makna intafa. Nak tunggu jawapan mana boleh puasa kok. Malam ni apa? Chelsea lawan. Mesti lawan. Final. Piala apa? Oh, suka Asia. Asia pun tak masuk lah, insya-Allah. Ingat senang. Malaysia bila tu. Doa lah. Amin. Boleh hebat masuk tu. Baik, tak apa. InsyaAllah Najib akan buat perubahan. Baik. Wa mata batalat dengan makna intafat, apabila ternafi ay as-sifatu, apabila ternafilah sifat itu, fasal itu fasal ni kita katakan dia ni sebagai satu sifat, betul? Sifat yang la yutasawwaru, yakni la yudraku al-mausufu illa biha. Wa mata batalat, apabila terbatal, yakni intafat, ternafi as-sifatu al-mazkur, batal al-mausuf, nescaya akan terbatallah mausuf. Mana contoh dia? Kanatiqin, seperti mana yang bertutur. Natiq kana ba'ran, natiq ada makna aqil, ada makna mutafakkir. Baik, kanatiqin bin nisbati ilal insan, bin nisbati ilal insan ni kita i'rab dia jadi hal, yakni hala kaunin natiqi mulabasatan, hal keadaan natiq itu mulabasatan, dia bersepakai bin nisbati ilal insan. Sebab apa? Fa inna nutqa al-fikriyah, kerana tuturan yang berdasarkan fikiran. Apa makna an-nutqu al-fikriyu? Tulis sikit. An-nutqu al-fikriyu tu ialah wahwa an-nutqu alladhi, wahwa an-nutqu alladhi, wahwa an-nutqu al-fikriyu itu ialah wahwa an-nutqu alladhi huwa juz'u madlulil mausuf. Itu maksud an-nutqu al-fikriyu. Wahwa an-nutqu alladhi huwa juz'u madlulil mausuf, iaitu tuturan yang dia tu menjadi juzuk bagi madlul, bagi mausuf dah. Baik, fa inna nutqa al-fikriyya sifatun, pemikiran tuturan yang digambarkan, yang kita imajinasikan pada fikiran kita itu, sifatun, merupakan satu sifat yang la yutasawwarul insan, yang tidak boleh kita gambarkan manusia tu illa bihi, yakni illa bin nutqil fikri. Mafhum? Satu sifat yang kalau ternafi sifat ini, ternafi madlul. Begitu. Ternafi mausuf. Sebab ta'rif insan di sudut pandangan ilmu mantiq ialah hayawanun
natiq. Begitu. Kira berat jugalah fasal ni. Baik. As-su'al ila kam yanqasimu al-faslu, kepada berapakah terbahaginya al-faslu ini? Al-jawabu yanqasimu ila qismaini, dia terbahagi kepada dua kategori. Yang pertama faslin qaribin wa faslin ba'idin. As-su'al ma huwa al-faslul qarib? Huwa yakni al-faslul qarib itu ma yakni faslun, satu fasal yang yumayyizu syai'a, yang membezakan akan sesuatu an jinsi. Mana? Yumayyizu asy-syai'a ni tulis sikit ka insanin masalan. Ka insanin masalan. Seperti mana manusia berdasarkan satu contoh, an jinsihi yang membezakan sesuatu daripada jenisnya. An jinsihi yakni an jinsi asy-syai'i. An tu kan an tu lil matruk kan dalam ilmu nahwu. Baik, an jinsihi tulis sikit amma yusharikuhu fi jinsihi al-qarib. Buat macam tu. Amma yusharikuhu fi jinsihi al-qarib. Faslul qarib itu ialah ma yumayyizu syai'a, sesuatu ataupun fasal yang membezakan sesuatu akan sesuatu daripada jenisnya. An jinsihi al-qarib, daripada jenisnya yang hampir mana? Kanatiqin lil insan, seperti mana sifat bertutur bagi manusia. Baik. As-su'al sama yang macam atas tadi kan. Takrif dia macam takrif al-faslu atas tadi ya. As-su'al ma huwa al-faslul ba'id? Huwa ma yumayyizu syai'a an jinsihi, fasal yang membezakan sesuatu daripada jenisnya. An jinsi yakni amma yusharikuhu, tulis an jinsi yakni amma yusharikuhu fi jinsihi al-ba'id. Amma yusharikuhu daripada asyai, daripada fasal yang boleh orang kata menyertai akan dia, akan syai itu fi jinsihi al-ba'id. Dia mengelak daripada takrif tu berkongsi dengan takrif yang lain. An jinsihi al-ba'id. Mana? Kahassasin lil insan, seperti mana yang ada perasaan bagi manusia. Tu lil insan. Maksud dia macam ni, bila kita nak takrifkan insan, kita kata macam ni, tulis ai bi an qala al insanu jismun hassasun. Kita buat takrif macam tu. Itu jauh lah tu. Ai bi an qala ataupun ai bi an qila, ataupun bahawa dikatakan. Bi an qala pun sah, bi an qila pun sah. Masa ana mengaji dulu, bi an qala. Qala fa'il dia kembali kepada asy-syakhsu. Ai bi an qala, berkatalah seseorang itu al insanu jismun hassasun, manusia itu ialah satu bentuk jisim yang mempunyai perasaan. Jauh lah situ. Nampak? Jauh lah daripada sifat-sifat semula jadi manusia. Kalau kita kata al-insan hayawanun natiq, itu dia lebih hampir. Betul? Baik. As-su'al ma huwa al-aradul khas? Apakah itu arad yang khas? Sifat yang tertentu. Huwa kulliyun, iaitu satu bentuk kulli yang maqulun, yang dikatakan ala kathirin, di atas kebanyakan, tetapi mukhtalifina bil adad, yang berbeza-beza pada sudut bilangan. Mana contoh? Berbeza-beza di sudut bilangan. Buat contoh seperti Qasim, Umar, Bakar. Buat macam tu. Seperti Qasim, Umar dan Bakar. Umar tu orang Kedah, Bakar orang Kedah. Jadi kita buat Qasim, Umar dan Bakar. Begitu. Mereka ini mukhtalifina bil adad, tetapi dunal haqiqah. Apa makna dunal haqiqah? Yakni duna ikhtilaf fil haqiqah. Dunal ikhtilaf fil haqiqah.
Lagi pula arad khas ini fi jawabi ayyu aradin huwa. Fi jawabi ayyu aradin huwa ni kita i'rab dia jadi hal. Ai waqi'atan, dia jatuh, arad khas ini dia jatuh ay waqi'atan fi jawabi, pada nak menjawab ayyu aradin huwa, apakah sifat huwa yang ni asyai. Mana contoh dah? Mana contoh arad khas ini? Buat sikit. Ka qabilil ilmi masalan, seperti mana boleh menerima ilmu. Ka qabilil ilmi masalan, seperti mana boleh menerima ilmu. Itu kita panggil arad khas bagi insan. Wa yusamma, dan dinamakan juga arad khas ini aidan khassatan, satu sifat yang khusus bin nisbati ilal insan. Baiklah, kita antum tulis macam tu kan. Okey, buat macam ni. Buat macam ni. La'alla az-zahir, la'alla az-zahira, la'alla az-zahira kadhahikin bin nisbati ilal insan. La'alla az-zahira, mudah-mudahan yang jelasnya, la'alla az-zahira kadhahikin, seperti mana yang ketawa, kadhahikin bin nisbati ilal insan, berdasarkan manusia. Contoh sifat arad khas yang kita bentangkan kepada manusia. Kadhahikin bin nisbati ilal insan. Faham tak? Kita kata al-insan huwa dhahikun, yang ketawa. Itu dhahik itu merupakan arad khas bagi insan. Baik, as-soal, ma huwa al-aradul am, apakah itu arad am? Huwa kulliyun, iaitu satu bentuk kulli yang maqulun, yang dikatakan ala kathirina, di atas kebanyakan, tetapi mukhtalifina bil haqiqah, yang berbeza di sudut hakikat perkara. Illa annahu, melainkan, illa annahu bermakna lakin. Lakin, tetapi, illa annahu annal aradul am la yuqalu, tidak dikatakan. Apa makna la yuqalu? Yakni la yuqalu innahu, buat macam tu, ay la yuqalu innahu, la yuqalu innahu waqi'un, tidak dikatakan innahu, innal aradul am ini waqi'un, dia jatuh, dia berlaku fil jawabi, pada jawab aslan sama sekali. Mana contoh? Kamashin, seperti mana kita nak takrifkan insan tu sebagai al-mashi. Al-mashi ini makna apa? Yang berjalan. Bin nisbatil insan, bin nisbati ilal insan. Sebab apa? Boleh juga kita takrifkan insan tu sebagai al-mashin, al-mashi, yang berjalan, tapi dia arad am yang jauh lah. Nampak tak? Baik, tulis sikit pada kata kamashi ni. Fa innal mashya, sebab apa dinamakan sebagai arad am? Fa innal mashya la yakhtassu bil insan. Fa innal mashya, sesungguhnya berjalan itu, la yakhtassu bil insan, dia tidak menjadi satu sifat yang tentu, ketentuan bagi manusia. Fa innal mashya la yakhtassu bil insan. Bal huwa, bahkan ia al-mashyu itu, yattasifu bihi ba'du hayawanin akhar. Macam tu. Sebab apa? Fa innal mashya, kerana berjalan itu, la yakhtassu bil insan, tidak menjadi satu sifat yang ketentuan bagi manusia. Fa innal mashya la yakhtassu bil insan. Bal huwa, bahkan ia al-mashyu itu, yattasifu bihi ba'du hayawanin akhar. Bal huwa yattasifu bihi ba'du hayawanin akhar. Sempat tak? Dan okey. Sebab tu kita tak kata manusia tu, kita tak takrifkan insan sebagai mashi. Boleh juga tapi jauh. Nampak? Baik. As-soal, ila kam yang khasimu al-aradu mutlaqan, kepada berapakah terbaginya arad mutlaqan? Apa makna mutlaqan? Tulis sikit. Sawa'un kana khassan aw amman,
sawa'un kana khassan aw 'amman. Tambah gula tu. Suku. Anak ni ada keturunan kecil mana? Sebab tu anak tak minum mana? Nampak? Pak Melaka anak mati umur 40. Kecil mana? 40. Dan ni umur anak 20. Lagi berapa tahun? Lagi 20 tahun. Ui, tak mau. 21. Betul pun. Pun nak makan bawa ikut 41 mati dia. Sampai ajar sama, tapi dia mati sebab kecil mana? Ayah saya mati umur 52. Kecil mana? Nampak? Keturunan ni umur kecil mana? Kan? Sebab tu anak duk ber-exercise tu. Main sepak agar semua. Bukan tak sirah kan? Tapi terpaksa. Nampak? Nak pergi keluar peluh kot. Tu. Sebab tu ayat gas semua nak tak minum. Antum serut minum lah. Kan? Tukar semua minum Pepsi lah. Bahaya. Minum jus bagi banyak. Dan macam mana cara Nabi SAW minum? Okey, tengok depan cara Nabi minum. Pegang gelas. Okey, baca bismillahirrahmanirrahim. Jangan tiup dalam gelas dan cawan. Okey, minum. Bismillahirrahmanirrahim. Hirup. Lepas di luar. Sambil lepas kata alhamdulillah. Macam tu. Cara Nabi minum. Jangan minum lom tu. Nampak? Sebab apa? Orang yang minum tu dia boleh mewarisi penyakit penat. Kan? Kita kalau boleh, al-wiqayatu khairun minal ilash kan? Kita mengelak daripada terkena penyakit. Sebab tu anak tak isap rokok. Walaupun anak berpegang pada kau isap rokok ni makruh. Kan? Anak pegang makruh. Halapan nak pegang haram, pegang lah. Macam guru kita, Syekh Yusri. Kan? Dia seorang doktor. Realiti kehidupan dia seorang doktor. Dia pegang kata rokok haram, membazir. At-tabzir, dia sebut bagi tadi, alhamdulillah bagi kelas dah. Dia sebut tadi, at-tabzir minas saghair. Kita membazir itu hukum dah haram, tapi minas saghair. Tu ya, sampai api tadi. Tabzir. Silap. Betul. Tak nampak muka api pun. Saya sebut tadi dua. Kalau at-tabzir minas saghair kan. Kalau al-israf minas saghair, at-tabzir minal kabair. Tu kira dah. Al-israf minas saghair. Kita membelanja dengan boros ni hukum dia berdosa, tapi dosa kecil. Tapi kalau at-tabzir hukum dia berdosa besar. Mana dia buat contoh? Seperti mana? Kita isap rokok. Tak apalah, waki'i dia tu doktor. Dia doktor, dia cakap dari sudut dia seorang doktor. Tapi macam kita hak buat bendang ni, hak motong getah. Betul tak? Boring tak kalau tak isap rokok? Boring. Kita hak ayah dia kan, sementara nak buat bendang. Kena orang anda tengoklah pada pandangan orang yang isap rokok ni, dia kerja dia lebih smart. Betul tak? Isap rokok kan. Cari idea kan. Tok. Okey. Tok guru macam tu, takkan nak kata haram. Takkan nak kata tu kat tok guru. Tok guru sebelum mengajak je isap rokok tu. Ambil ilham. Tak tahu. Isap rokok, tok rokok masuk mengajak kami. Cheers. Kalau luar habis ilmu kan. Tu. Jadi rokok ni hukum dia az-zanni ya. Bukan qat'i. Siapa nak isap rokok peganglah qaul makruh. Tu. Kan? Melainkan benda ana bukan nak pertahankan. Hai kata Rozemi pula. Kan? Walaupun kebanyakan mutaakhirin ni dah mengatakan haram kan. Tapi tengok Syekh apa nama Allah SWT. Syekh apa mengajak Masjid Azhar? Guru ana jugaklah. Apa nama Syekh apa? Syekh Ahmad Hajin. Dia tetap berpandangan bahawa rokok ni makruh. Kan? Sebab hukum darar tu kan tak berlaku secara bil fi'li, tak berlaku secara live. Adakah terus masa kita isap rokok terus gila? Tak ada. Betul tak? Dia ambil jangka masa yang panjang. Serta hukum darar tu berlakunya betul kemudaratan tu, kita tak boleh nak katakan benda tu secara 100%. Sebab tu dia kata hukum dia makruh.
Nampak? Sebab apa? Sebab Syekh Ahmad Haji ni dia seorang engineer. Berbeza dengan Syekh Yusri. Syekh Yusri dia seorang doktor. Doktor pula doktor surgery. Apa nama? Pembedahan. Tu. Jadi masing-masing ada pandangan. Tapi kalau antum nak isap rokok, anda tak bagi. Sebab apa? Sebab takut mewarisi penyakit penat. Sebab kebanyakan orang yang isap rokok guna garam, terutamanya, akan mewarisi penyakit penat. Kan? Tarik. Sian tengok. Kan? Tengok penat. Allahu Akbar. Apa gelak apa kawat. Kena kampur padan. Kan? Apa kena penat kali. Tahu kan? Kita tengok orang yang buat bendang. Kami negeri Kedah. Kebanyakan orang buat bendang. Kita isap rokok, tak? Kan? Ayah isap rokok. Kan? Orang buat bendang ni dia relax kan. Dia penat angkat baja semua. Dia nak hilangkan dia punya tekanan, tension, isap rokok. Tak ada masalah. Kan? Sebab apa? Saya dia buat kerja. Orang kata apa? Peluh dia tu boleh membunuh. Kan? Toksik-toksik dalam badan. Tu dia. Aku tak muhung kan. Ada itu mereka panggil buat program di Asyut kan. Buat program di Asyut. Abang dari sudut hukum lah. Baik, apa hukum kalau antum ingat Al-Azhari dalam kitab apa nama, kalau tak silap Mu'gul. Dalam syarah apa nama risalah Mu'awanah yang guru ni syarah kalau tak silap ilmu tasawuf. Kita ni apabila nak masuk dalam jamban, boleh nak guna bahasa berak. Berak bukan perak. Berak ataupun al-ghaib, buang ayat besar. Kita bila nak masuk dalam jamban, sunat kita pakai tudung pala. Kan? Tudung pala. Satu lagi dianjurkan oleh ulama ketika sebelum kita nak berak tu, sunat kita basuh tangan kiri kita dulu. Supaya berak tak busuk. Nampak? Supaya tak melekat bau-bau yang mencelakakan, kan? Betul? Manusia. Betul? Jadi kita basuh tangan kita dulu. Tapi zaman law yang nak mengaji, masa mengaji di petani tu, guru suruh basuh tangan dengan sabun belah kiri. Basuh tangan kita dengan sabun sebelum kita qada hajat. Faham? Sebelum kita berak, basuh tangan kiri kita dulu dengan sabun. Kemudian pakai penudung kepala. Sebab apa? Makruh kalau kita duduk dalam jamban lama-lama. Hati. Sebab apa? Dia boleh menipiskan hormon-hormon kecerdikan. Kan? Lepas tu geng-geng Asyut dengar-dengar doktor, tak tahu pun. Kan? Tak pernah dengar pun. Kan? Tu. Hak ni melalui pembacaan anak. Nampak Islam. Rahmatan lil alamin. Satu bentuk kasih sayang. Kita makruh kita duduk dalam jamban lama-lama. Hati tak? Makruh. Buat apa? Tak tahu lah. Sangka baik sakit perut kan. Lama. Kan? Tengah jam keluar-keluar si muka merah kan. Tak tahu dia buat apa. Ayat apa gelak tu apa. Anak ajak hampa sangka baik. Nampak? Tak tahu dia buat apa dalam jamban tu. Dia sakit perut. Kan? Dia sakit perut. Kita tunggu lama tu. Dia buat apa ni? Macam nak macam nak cucung bola balin. Cucung balin boleh tahu. Kan? Lama. Dan kita bila qada hajat, kita kena duduk belah, sengitkan badan kita sebelah kiri. Tu jangan duduk lama-lama dalam dayak ni. Meluat. Kan? Tamu orang nak kena tunggu tu. Baik. Pakai tudung kepala. Jangan duduk dalam masa yang lama. Satu lagi, jangan meludah. Jangan meludah dalam jamban. Ni tuih. Tahu dah hal ni kan. Tu. Lagi satu anjuran lah. Ketika kita qada hajat tu, juruilah cepat-cepat. Kan? Duk taruh apa? Uduhlah duit. Kita kalau lalu depan jamban kan, ni stok merah ni. Tu. Apa gelak benda busuk ah. Benda kotor, malaikat pun benci. Bukan saja Allah Taala benci kita. Malaikat pun benci kita. Jurus cepat-cepat. Takkan tu pun nak kena abang. Kan? Tu. Kita orang Malaysia alhamdulillah kebersihan tu terbaik ya. Anak dulu masa mula-mula main ada kawan kami. Anak dulu tak boleh duk pi qada hajat di masjid lepas sembahyang qada hajat. Tengok budak tu dia duduk asyir dan dia duduk darasah. Keluar masjid dia masuk toilet. Masuk keluar. Wah,
Wah, muntah kan. Muntah merah muka-muka. Dia kata aku tak boleh pergi tau. Budak yang Mesir ni. Kan? Tu. Jadi benda tu tak ada di tempat kita. Alhamdulillah Malaysia ni di sudut kebersihan memang terbaik ya. Alhamdulillah. Baik, ingat tu lah. Sebelum ni, lepas ni, kalau nak masuk dalam layak, jangan duduk lama-lama. Kan? Makruh hukum dia. Basuh tangan kiri kita dulu sebab kita nak qada hajat. Lepas tu pakai penutup kepala. Baik. Lepas tu pintu tu bukalah cepat-cepat. Kan? Bau tu hak kotak tu. Allahu Akbar. Tu baru kita duduk hidup. Bayangkan kita mati. Ish. Hampa besar bau mayat manusia. Allahu Akbar, busuk ya Rabbi. Anak besar sekali dulu pergi ke Mekah. Apa nama apa? Anak pergi ikut. Masa anak kan pergi budak-budak. Masa tu umur 22. Tadi anak umur apa? 21. Tadi umur 21. Mengaji mantik jadi tadi 21. Mengaji mantik dia 22. Tak apalah. Ikut tahun ni 22. Baik. Masa sembahyang mayat tu, tiba-tiba ada mayat. Dia masa sembahyang di Masjidil Haram tu ada mayat mai. Jadi nak ikutlah mayat ni kan. Depa buka bagi salam yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sembahyang tempat kita duk tunggu sembahyang yang kedua kan. Salam yang kedua. Depa tak ada sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila depa nak bagi salam ni? Lama. Kita pun Assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu depa lari mayat. Junjung. Ana ikutlah. Ikut sampai ke kuburan Maklah. Lepas tu depa turun mayat dalam tu. Mayat depa buat bilik macam ni kan. Lepas tu tok susun satu-satu. Nampak? Lepas 3 bulan, depa buat keluar tulang belulang. Kalau mayat tu jenis tak reput kan, depa akan biar di situ. Jadi kita boleh cam, okey mayat ni tak reput, mayat ni tak reput. Ketika waktu turun mayat tu kan, anak pergi jenguk Abi kan. Ada apa ni kan? Kalau tempat kita keranda tu letak sebelah tu, terus kambing kan. Lepas dah angkat tak sebelah tu lah. Baik. Anak pergi jenguk tengok. Nak tahu. Perasaan nak tahu ni bagus ya. Kan? Pergi jenguk buka Allahu Akbar. Busuk lah. Ya Rabbi, mayat manusia. Lebih busuk daripada mayat lembu. Kan? Bangkai lembu, bangkai binatang. Sebab apa? Kita ni makan macam-macam. Jadi Nabi SAW tawarkan kepada kita macam mana nak mengelak daripada mayat kita ni busuk. Orang nak urus mayat kita pun jadi geli. Kita kena selalu membaca Al-Quran, terutama surah Tabarakalladzi. Nampak? Tabarakalladzi. Jangan tinggal surah tu. Surah tu kalau kita jaga dia akan jaga jasad kita apabila kita mati besok. Masih? Tu. Surah ni kalau tak boleh baca hari-hari, baca seminggu sekali. Kalau tak boleh baca seminggu sekali, baca 2 minggu sekali. Kalau tak boleh baca 2 minggu sekali, baca sebulan sekali. Masih? Kita belajar agama kan? Tu. Jangan tinggal langsung. Baik, kita kembali kepada pelajaran kita. InsyaAllah tak habis masa cakap about ilmu kan. Tengok, dah. Baik, soal. Ila kam yang qasimu al-aradu mutlaqan. Kepada berapakah terbaginya arad secara mutlak? Ai sawa'un kana khassan aw amman. Tulis macam tu. Ai sawa'un kana khassan aw amman. Al-jawabu yanqasimu, yakni yanqasimu al-aradu ila qismainin, kepada 2 kategori. Yang pertama aradin lazimin, arad yang tetap, wa aradin mufariqin, dan arad yang berpisah. As-soal. Baik, soal. Ma huwa al-aradu al-lazimu? Apakah arad yang lazim? Al-jawabu huwa yakni al-aradu al-lazim itu ialah ma, yakni arad yang imtana'a infikakuhu, yang tertegahlah oleh tertanggal ma itu an ma'rudihi, yakni an mawdu'ihi. Ma'rud dengan makna mawdu'. Ma'alish. An mawdu' ma'rudihi yani an mawsufihi. Sebab dia Arab kan? Arab mesti tumpang mausuf. An
ma'rudihi, yakni an mausufihi. Mana contoh? Kadhahikin. Dhahik itu kita katakan dia sebagai arad lazim. Kadhahikin. Bil quwwah. Bil quwwah ni maksud apa bil quwwah ni? Tulis yakni bila-bila pun boleh gelak. Dhahikin ni yang ketawa kan. Dia juga merupakan satu sifat bagi manusia. Dhahikin bil quwwah, apa maksud dia? Maksud dia di sini ialah bil quwwah ni maksud dia yakni bila-bila pun kita boleh gelak, kita boleh ketawa. Yakni bila-bila pun kita boleh ketawa. Bil quwwah ni ba tu balil mulabasah, dengan makna mutalabbisan. Mutalabbisan bil quwwah. Apa makna bil quwwah? Bil quwwah tulis sikit, imkanu husuli syai'. Imkanu husuli syai'. Imkanu husuli syai'. Imkanu husulu syai'. Masa nak mengaji dulu, baris baca dengan imkanu husuli syai'. Tetapi boleh juga kita baca imkanu husuli syai'. Kadhahikin bil quwwah, yakni bil quwwah bin nisbati lil insan. Itu dinamakan arad lazim. Bila-bila pun manusia boleh gelak. Wa ka mutaharrikin, dan seperti mana yang bergerak. Wa mutanaffisin, dan seperti mana yang bernafas. Bil quwwah. Bil quwwah ni tulis sikit hala kaunihima, hal keadaan kedua-duanya itu. Mana kedua-dua? Mutaharrik dan mutanafis itu mutalabbisaini, bersepakai kedua-duanya bil quwwah. Apa makna bil quwwah? Yakni bit taqdir, dengan kekuasaan bin nisbati lil hayawan, berdasarkan haiwan, hidupan. Itu arad lazim. As-soal, ma huwa al-aradu al-mufariqu? Apakah arad yang berpisah? Al-jawabu huwa ma lam yantani'in fikakuhu an ma'rudihi, yakni an mausufihi. Iaitu arad yang tak tertegah oleh bercerainya arad an ma'rudihi, an mausufihi. Mana contoh? Kadhahikin, seperti mana yang ketawa. Bil fi'li, yakni bil fi'li ini secara live, secara selalu. Bin nisbati lil insan. Bil fi'li ini secara live, secara langsung. Bil mubasyarah, bin nisbati lil insan. Tu. Sebab ada kalanya manusia ni dia boleh ketawa, begitu. As-soal, ma hiya maratibul ajnasi al mutasalsilah. Ma hiya al maratibu al ajnasi al mutasalsilati. Apakah itu maratib susunan ajnas yang berhubung-hubung? Al jawabu maratibuha, susunan al ajnas al mutasalsilah ni salasatun, ada 3. Yang pertama, jinsun alin, jenis yang tinggi. Baik, jinsun alim ni tulis sikit, alin yang tinggi. Wa yuqalu lahu aidan jinsun ba'id. Dikatakan juga jinsun ba'id. Wa jinsun safilun. Jinsun safil ni yang terkebawah ni, yang bawah sikit, tulis sikit wa yuqalu aidan jinsun qarib. Wa yuqalu lahu aidan jinsun qarib. Yang ketiga, wa jinsun mutawassit, jenis yang bersederhana. Baik, as-soal, ma huwa Okey, kita baca sikit dobit dalam. Baik. Okey,
Okey, tengok dhabit nombor 1. Dhabit nombor 1, dia duduk kat mana? Dia kata ma huwa al-aradul lazimu. Apakah itu arad yang lazim? Arad sifat yang mesti. Satu sifat al-lazim ni makna yang mesti. Itu maksud dia. Baik, tengok catatan di bawah. Wa qad yu'arrafu khususul arad al-khasul lazim. Terkadang ditakrifkan kekhususan arad yang khas al-lazim bi annahu, dengan sesungguhnya arad khas yang lazim ini sifatun, satu sifat yang takunu fi jami'i afradin naw'i kullahin fi jami'al umuri. Mana contoh? Wa yusamma, dan dinamai juga arad khas al-lazim ini aidan khassal khas. Wa min amsilatihi, dan setengah daripada contoh arad yang lazim ini juga al-buka'u lil insan. Mana? Terima teriak. Kan? Al-buka' ni terima menangis. Boleh menangis. Lil insan. Was-sahilu, dan as-sahil ni satu nama bagi jenis bunyi. Faham? Kan? Kita bahasa Melayu kita ni sempit. Ana terlepas ni sahabat ana tunjuk aswatul hayawanat kan. Suara-suara binatang. Ada je kot di Ma'rad. Ada je tak? Nama bagi suara-suara binatang kan. Kita sikit contoh ayam berkokok kan. Kambing mengembek. Kan? Tapi tak, bahasa Arab ni dia kaya dengan bahasa. Berkokok ada panggilan yang tersendiri. Macam wasahil lil qail. Sahil ni makna dia yang bunyi he he kan. Ya, tu bunyi batuk kan. Baik, sahil ni lil qaili, bagi kuda. Wan nahaqu lil himar kan. Bunyi hi ha tu lil himar, bagi keldai. Baik, kita tengok dhabit yang kedua. Ma huwa al-aradu al-mufariqu, apakah arad yang berpisah? Baik, wa qad yu'arrafu khususul arad al-khas al-mufariqu bi annahu sifatun, dia merupakan satu sifat yang takunu, yang berada fi ba'di afradil naw, pada setengah afrad bagi naw, atau fi jami'i afradihi, ataupun bagi sekalian afradnya afrad bagi naw tersebut. Walakin fi waqtin, tetapi pada satu ketika, duna waqtin, tidak satu ketika. Fal awwalu, mana contoh? Contoh bagi arad mufariq ini, kal kitabati, seperti mana penulisan, wan najarati, dan tukang kayu, wal haddadati, dan tukang besi. Bin nisbati lil insana. Nampak tak? Wasani, dan yang kedua, yakni fi jami'al afradi kasyaibi, seperti mana yang beruban fil insan, pada manusia. Dinamakan arad mufariq. Terkadang kita ada uban. Kalau ni kita muda, kita tak ada uban ni. Tapi bila sampai waktu kita beruban, asyaib tu menjadi arad yang mufariq bagi kita. Fa inna asyaiba tu kan, beruban itu yakunu fi akhiril umuri, dia berlaku ketika akhir umur kita, bila kita tua esok. Tu. Tapi kalau muda-muda ada uban kan, tak usah cabut. Uban ni dia nur, kata Nabi SAW. Tapi kalau nak cabut, Rasulullah tu baik pergi dia. Begitu. Baik. As-soal, ma huwa al-jinsul ali? Apakah itu al-jinsul ali? Jenis yang tinggi. Wa ma la jinsa fawqahu, iaitu jenis yang tidak ada jenis lain di atasnya. Fawqahu, fawqa ma. Wa tahtahu ajnasun, dan di bawahnya, bawah ma itu ajnasun, ada beberapa jenis-jenis yang banyak. Wa huwa al-jinsul ali ini a'ammul ajnas. Apa makna a'ammul ajnas? Tulis sikit, aktsaru afradan. Aktsaru afradan, yang terlebih banyak nisbah afrad. Wa yusamma,
dan dinamai, yakni hadzal jinsu, jaga dhamir. Wa yusamma, dan dinamai hadzal jinsu jinsal ajnasi aidan. Dinamakan jenis bagi jenis juga. Mana contoh dah? Contoh al-jinsul ali kal jauhar, seperti mana jauhar. Baik, kal jauhar ni apa dia? Apa dia jauhar ni? Tulis sikit jauhar. Takut tak faham pula jauhar ni apa dia? Tu. Jauhar ni wa huwa ma qama bi nafsihi. Itu jauhar. Jauhar wa huwa ma qama bi nafsihi. Sawa'un kana basitan wa huwa ma qama bi nafsihi sawa'un kana basitan la yatajazza'u aslan. Baik. Wa huwa al-jauhar atau al-jauharul fardu. Wa huwa, jauhar ini ialah ma qama bi nafsi, sesuatu yang berdiri dengan diri dia. Dia ada diri. Sawa'un kana basitan, sama ada dia ni melentang. La yatajazza'u, yang tidak berjuzuk aslan sama sekali. Itulah wa huwal jauharul far'. Kan? Jauhar firi. Tu. Benda yang ada diri. Contoh ni jauhar ni. Ada diri macam ni kan. Ni dinamakan jauhar. Baik. Dan diri dia boleh dibahagi-bahagi. Nampak jauhar? Tu. Jauhar jisim, setengah ulama kata hak tu lah. Baik. Au murakkaban. Sambung sikit. Sawa'un kana basitan au murakkaban. Au murakkaban. Wahuwa al-jismu. Al-jismu la yatajazza'u, yang tidak wahwa al-jismu la yatajazza'u, yang tidak berjuzuk, yang tidak terima juzuk. Tu. Baik. Itu jauhar. Kal jauhari wal kammi. Baik, ma huwa al-jinsu as-safilu, apakah jenis yang safil? Jinsun safil ni apa dia? Huwa ma kanat fawqahu ajnasun wa tahtahu anwa'un. Wa huwa akhassul ajnas. Mana contoh? Kal hayawan, seperti mana hidupan. Hidupan juga kita namakan dia sebagai jinsun yang safil. Baik, as-soal. Ma huwa al-jinsu al-mutawassitu? Apakah jenis yang mutawassit? Wa ma kana fawqahu jinsun wa tahtahu kadzalik. Yang ni kadzalik, bawah dia pun ada jinsun. Kadzalik ni ai jinsun. Atas dia ada jenis, bawah dia pun ada jenis juga. Awwa, ataupun adalah ia yang ni al-jinsul mutawassit ini. Ma kana a'amma minal jinsil safil wa akhassa, jenis yang terlebih umum pada jinsil safil, dan wa akhassa, dan terlebih khusus min jinsil ali. Mana? Kal jismin nami, seperti mana jisim yang membiak. Itu dinamakan jinsul mutawassit. Sebab bawah pada jinsul nami itu pun ada afrad-afrad dia kan. Begitu juga wa mutlaqil jismi, dan semata-mata jisim. Wa mutlaqul jismi ini, tulis sikit, sawa'un kana namian au ghairan namin. Sama ada jisim itu jenis membiak ataupun tidak membiak. Baik, daripada kedua-dua jisim ni, kedua-dua contoh yang dia bagi ni, jisim nami ataupun semata-mata jisim ni, bawah dia dan atas dia ada beberapa afrad-afrad yang banyak. Begitu maksud dia. Baik, al-maqulatul ashar. Apakah itu maqulatul ashru? Cadang antum lepas ni kita nak try mengaji kitab maqulatul ashar kan? Boleh? Kita cuba. Tapi kalau mengaji kitab tu memang best lah. Kan? InsyaAllah. Kita nak kenal sifat-sifat makhluk ni, sifat-sifat baharu ni dengan lebih detail. Begitu. Baik, hebat ulama Azhar.
pengarang kitab, orang yang buat syarah apa nama Maqulatul Asyarah ni dalam dunia ni, tak tahulah, yang ana tahu Syekhul Azhar, Syekh Hasan al-Makhluf kan, sakan ulama Azhar. Tapi lah ni orang yang hebat dalam ilmu Maqulatul Asyarah ni siapa dia? Syekh Sa'id Faudah. Siapa kuliah usuluddin di sini angkat tangan? Usuluddin angkat tangan. Tak ramai ya. Sikit lah. Hampa kena beli kitab-kitab karangan Syekh Sa'id Faudah. Ana ada beli kitab kemarin, dia buat syarah Kharidah. Allahu Akbar. Masya Allah, tepat. Orang yang mahir dalam ilmu makulat ni, dia orang yang mengambil sikap berhati-hati dalam membentangkan takrif. Ana tengok dia buat takrif bagi wajib pada akal kan. Perkara hukum akal yang 3 tu, wujub, istihalah, jawaz tu, dia buat takrif yang tepat. Hebat dah. Syekh Sa'id Faudah. Katanya dia main juga kemarin. Nampak jumpa? Tak jumpa? Siapa jumpa dengan dia? Syekh Sa'id Faudah. Tak tahu? Akhwat jumpa? Akhwat apa kenal tak Syekh Sa'id Faudah? Kenal? Lee Jong Han kenal? Pelakon Korea. Kata kat akhwat lah. Ikhwah tak kenal langsung. Ikhwah kenal ulama'. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syekh Sa'id Faudah. Ana ni sebenarnya minat usuluddin, hangpa tahu? Ana minat usuluddin. Habis nahwu syarak, ana banyak mengaji ilmu usuluddin. Tauhid dan sebagainya, makulat. Napa makulat, alhamdulillah. Lepas tu mantik. Tapi masa duk mengaji tak ada orang tanya pun. La ilaha illallah. Orang tanya hukum fiqh. Tanya hukum fiqh nak tak boleh jawab. Tanya tengok min sepak agak pula. Kan? Tengah-tengah min depa tanya. Weh, bila Marlan raya apa? Korban boleh buat hari ke berapa? Allah. Mana nak hati tanya buat korban. Tak ada pula orang tanya. Baik. Al-Maqulatul Asyar. Baik, tulis sikit. Tajuk ni best lah. Kita nak, tapi secara ringkas. Kita bagi habis malam ni. Tajuk ni boleh. Saya pekat-pekat tolong akhwat jadi musyrif. Kita mengaji bab best bab tajuk yang seronok ni. Tak best lah kalau tak habis itu topik kan. Berkorban lah, tak apa. Negro lah, mak hitam lah. Mati syahid. Tapi tak mati lah. Lagi satu, ya Allah, anak pesan kat hampa. Tak tahulah siapa tulis dalam grup macam tu. Janganlah tulis macam tu. Ya Rabbi. Dia tulis dalam grup, kami baru balik dari kelas Ustaz Marwan. Tiba-tiba berjemu mak hitam dia orang. Jangan abang mak Ustaz Marwan. Mak. Dah kelas tu kelas tak rasmi, sayang weh. Kelas tu kelas tak rasmi. Ya khuah bukan akhwat. Kan? Kelas tu kelas tak rasmi. Baik, kalau jadi apa-apa kat antum, anak kena jawab. Dan dia nak tak mau jawab. Itu persoalan dia. Jangan tulis kelas Ustaz Marwan. Tulislah baru balik dari kelas. Hazaf kau Ustaz Marwan tu. Dia tulis, kalau dapat mesej tu kepada pihak atasan, dia akan cek ni Ustaz Marwan ni sebenarnya handsome ke tak ni. Jadi masalah lah kat no. Faham tak? Kami baru balik dari kelas pengajian. Alhamdulillah, kita majhulkan sebenarnya. Kita nak nama kita disebut di langit, bukan di dunia. Betul? Nak juga kan. Tu. Bila sebut balik dari kelas Ustaz Marwan, esok Ustaz Marwan yang handsome ni tak kenal. Nampak? Dah kelas tu kelas tak rasmi. Kalau kelas anjuran siapa-siapa, tak apa. Faham? Ni dia tulis lagu tu. Bila dah anjuran ana, jadi ana ni bertanggungjawab kat atas keselamatan antum. Faham? Saya bertanggungjawab atas keselamatan kamu. Kalau jadi apa-apa kat kamu, saya kena panggil. Saya kena jawab. Kan? Tu. Jadi untuk mengelakkan saya dipanggil. Jangan buh nama saya. Berarti? Jangan buh nama ana. Kamu boleh dari kelas majhul. Kelas siapa tak tahulah. Wali kot kan. Lagu tu. Allahu Akbar. Jangan duk tulis lagu tu. Kelas mana? Bukan kelas saya. Bukan kelas anak saja. Bahkan kelas syekh yang lain ni. Nampak? Kita kan lelaki. Kan? Macam tu.
Baik, satu lagi. Kalau jumpa negro, jumpa mak hitam, jangan melayan. Ni boleh belayan kan. Jangan nak sembang langsung kan apa. Ana musyahim kul haga kan. Kan, bawa pen satu, tunjuk belah aku tak faham, aku tak faham. Tak faham. Ana apa kan. Kan, bagi dia lari sikit. Jangan duk tunggu kan ngingin ni. Jangan buat tak tahu. Kan aku tak faham. Buat tu. Buat tu. Biar biar dia lari sikit kan. Ni pilayan. Layan memang jadi sungguh lepas tu. Lagu tu. Nah, boleh lah. Lepas ni tolong. Kesian kat sebab apa? Kelas tu tak rasmi. Faham? Kelas tu tak rasmi. Jadi puak kat antum. Anak kena panggil. Nampak? Dah lah kita tumpang di rumah Kedah sepasal. Alhamdulillah Kedah bagi ruang. Kan? Tu. Jadi memang saya bertanggungjawab lah kat atas keselamatan kamu. Anak baca malam tu. Allahu Akbar. Siapa dia ni? Dia pergi tulis. Nama aku pula ni, nama aku diseru kan. Tulis kelas Ustaz Marwan. Kalau anjuran rumah Kedah tak apa. Kan kalau jadi apa-apa bahkan Kedah boleh tanggung. Nampak sedih kan. Masalah dia kelas tu lillahi taala. Jadi setiap orang yang main kelas tu kalau ikut presidennya anak tanggungjawab. Anak tanggungjawab. Jadi apa-apa, depa akan panggil anak dulu. Betul tak budak ni masuk kelas kamu? Betul, memang betul. Nak kata apa? Kan? Jadi lepas ni betul lah kita bagi tindakan kita bagi selamat semua. InsyaAllah selamat. Amin. Baik. Al-maqulatul asharu. Boleh insyaAllah. Tulis sikit. Zakarahu huna. Menyebut musannif. Dia akan hadzal ba' huna di sini. Istizradan. Istizradan. Kerana nak selit. Tu. Zakarahu huna istizradan. Dia sebut bab ni di sini istizradan kerana nak selit. Apa makna istizradan? Istizradan ni makna dia tulis sikit. Huwa zikru syai'i fi ghairi mahallihi. Huwa zikru syai'i fi ghairi mahallihi li ajli al-munasabati. Begitu. Huwa istizradan ini zikru syai'i fi ghairi mahallihi, pada lain daripada tempatnya, li ajlil munasabati. Itu makna istidradan. Dia nak selit ni bab ni. Baik, kita bagi habis insya-Allah. InsyaAllah, yakin ke Allah. Zakarahu huna istidradan wa huwa zikru syai'i fi ghairi mahallihi li ajli al-munasabah. Tu baik. As-soal. Kam aqsamul jinsil ali? Kepada berapakah terbahagian jinsul ali? Al-jawabu aqsamuhu 10. Jinsul ali ini terbahagi kepada 10 perkara. Baik. Wa tusamma, dan dinamai, yakni tilkal 10, dinamakan 10 perkara tersebut al-maqulatil 10. Al-maqulatil 10. Segala perkara-perkara maqulat yang 10. Apakah itu al-maqulatil 10? Wahia jauharun wa kam wa kaifa wa idafatun wa aina wa mata wa milkun wa wad'un wa an yaf'ala wa an yanfa'ala wal tis'atul akhiratu a'radun. Ana tak mau terjemah sampai tempat dia ana terjemah. Masih? Baik. As-soal, ma huwa al-jauhar? Apakah itu jauhar? Al-jawabu huwa al-jauhar itu ialah al-qa'imu bi nafsihi. Sesuatu yang berdiri dengan dirinya sendiri, sesuatu yang ada diri. Wal qabilu lil a'radi. Bi nafsihi, yakni bi nafsi al. Jaga dhamir. Kan? Dhamir ha tu, hi tu kembali kepada al. Wasifatun sarihatun silatu al wa kaunuha bi ma'rabin af'ali qal. Dalam kitab Matan Alfiyah. Ba ismul isim mausul. Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin la'iqin mustamilah wa sifatu wa jumlatun aw shibha alladhi wusil bihi kaman 'inda alladhi ibnuhu kufil wa sifatun sarihatun silatu al wa kaunuha bi mu'rabin af'ali qal. Dalam kitab Matan Alfiyah Ibnu Malik. Tu. Baik. Wa huwa al-qa'imu bi nafsihi. Dhamir hi itu nak kena kembali kepada mana? Kembali kepada al.
Jauhar itu ialah al-qaimu bi nafsihi, sesuatu yang berdiri dengan diri dia sendiri, sesuatu yang ada, yang bertubuh. Baik. Jauhar jisim itulah. Nampak? Sesuatu yang ada diri, ataupun sesuatu yang mengambil lapang bagi diri dia. Contoh, tengok depan macam gelas. Gelas ni dinamakan jauhar. Dia juga dinamakan jisim. Nampak? Jisim dan jauhar. Badan kita ni dinamakan jisim dan jauhar. Dan wal qabilu lil a'rad, dia boleh menerima segala a'rad, segala sifat-sifat. Nampak? Tu. A'rad al-mutadaddati, yang berlawan-lawanan. Al-mutadaddati ni makna dia al-mukhtalifati, yang berlainan. Mana contoh? Kazawatina, seperti mana diri zat-zat kita. Kan? Wal huquli, dan tanaman-tanaman. Wal amti'ati, dan juga harta benda. Wal mabani, dan binaan-binaan. Itu dinamakan jauhar. Jauhar jisim. Hak tu lah. Allah Ta'ala bukan arad, bukan jauhar. Sah? Baik. Mahwal arad. Al-arad itu ialah huwa al-qaimu bil jauhar, sesuatu yang menumpang dengan jauhar. Wa yakunul jauharu mausufan bihi bil arad, dan adalah jauhar itu merupakan mausuf bagi arad. Contoh depan tengok Ustaz. Okey, gelas ni kita namakan sebagai jauhar. Jadi warna silver, kan? Silver bagi ni warna silver, warna apa ni? Duduk sinar tak barang putih punya buat. Dah ni senang tengok anak lah. Okey, anak ni jauhar. Warna kulit anak yang putih melepok macam kulit putih ni, kan? Itu dinamakan arad. Mafhum? Termasuklah diri antum. Diri antum adalah jauhar, dan warna kulit antum yang tak putih macam anak tu, kan? Itu dinamakan arad. Aku putih kot, kan? Takkan kot. Habis tu kalau anak tak putih, mak hitam tu dah. Lepas tuan-puan nak kata putih, tuan-puan hina lepas. Baik. Anak tak hina lepas kan. Biasalah manusia kan, dia ada a'rad ataupun a'rad yang tersendiri. Anak kalau nisbah dengan lepas, anak putih lagi. Biar apa yang buat tak kata anak putih pun, kan? Tu. Anak membandingkan anak dengan lepas. Anak dengan lepas siapa putih? Siapa putih? Anak dengan lepas? Kami. Itu dia. Baik. Itu arad. Menumpang pada jauhar. Baik, asal ma huwal kam. Al-kam huwa al-miqdaru, ialah ukuran. Wa sya'nuhu, dan bermula keadaannya. Wa sya'nul kam ini betul. Wa sya'nuhu wa sya'nul kam an yaqbalal qismah, bahawa dia ni boleh menerima belah. Qismah ni belah, menerima belah li zatihi, li zatil kam. Li zatihi yakni bin nisbati ila zatihi, berdasarkan diri dia. Kam iaitu satu bentuk ukuran, tetapi diri dia tu boleh terima belah. Okey, macam ni contoh, tengok depan Ustaz, beras sikit. Ini dinamakan kam. Panjang ni, bentuk panjang ni, sebab dia boleh belah. Masih? Okey, baik. As-soal. Ila kam yang qasimu al-kam, kepada berapakah terbaginya kam itu? Yang qasimu ila qismaini. Yang pertama, kam munfasilin. Baik. Kam munfasil ni apa dah? Tulis sikit. Ma lam yakun fihi haddun mushtarak. Ma lam yakun fihi haddun mushtarak. Okey. Kam munfasil macam ni. Kam munfasil. Tengok depan. Jadi kita panggilkan dia no. Kita panggil dia ni sebagai kam mun kam munfasil. Okey, takrif dia apa? Ma lam yakun fihi haddun
kam munfasil. Nampak tak akhwat? Oh, malish. Tidak enggak. Baik. Ini ialah contoh kam munfasil. Ma lam yakun niyah bukan ba. Ma lam yakun fihi haddun mushtarak. Iaitu sesuatu yang tidak ada padanya haddun mushtarak, had yang berkongsi. Nampak? Ini dinamakan kam munfasil. Baik. Tengok kitab balik. Mana contoh? Ka khamsatin min khamsatin. Seperti mana 5 daripada 5. Ka khamsatin min khamsati khurushin. Khurush ni mata wang Mesir. Mata wang Mesir pada zaman dulu kot. Khurush. Kan? Kalau ni pun khurush. Khurush tak? Satu hak genih tu macam mana? Oh, 5. Malish. 5 tu. Sekeping kertas tu lah. Baik, fa innaha, maka sesungguhnya khamsata khurush ni fa inna khamsah munfasilatun, dia bercerai an ma'dudatiha, daripada segala bilangannya 5 al khurushi. Wa kam min muttasilin, kam muttasil ni tulis wa huwa ma fihi haddun mushtarak. Wa huwa kam muttasil ini ma fihi haddun mushtarakun. Ma fihi wa huwa ma fihi haddun mushtarak. Ini kam muttasil. Macam mana? Contoh tengok depan. Okey, ini kita namakan kam muttasil. Wa huwa ma fihi haddun mushtarakun. Begitu. Nah. Okey, ini dinamakan Malaysia. Ini dinamakan kam muttasil. Mafhum? Atas ni kam munfasil. Mudah-mudahan kat sini. Baik, makulatul asyarah. Baik. Kam muttasil ini kasuthil manzil, seperti mana atap rumah, Fa inna suthil manzil muttasilun, dia berhubung dengan rumah. As-soal, ma huwa al-kaifu? Apakah itu kaif? Huwa aradun, dia merupakan satu arad, satu sifat kan? Boleh kita terjemahkan satu sifat. Sya'nuhu, keadaannya alla yaqbal al-qismah, dia tidak menerima bahagi. Walla qismah, dan tidak terbahagi. Dia tak terima bahagi dan dia tak terima tidak terbahagi. Lizati, pada diri dia. Wa alla yatawaqqafa, dan dia tidak terhenti tasawwuruhu, rupa bentuk gambaran kaif itu ala tasawwuri ghairihi, di atas rupa bentuk benda yang lain. Mana contoh? Ka'alwanin, seperti mana warna-warna. Itu kaif. Kan? Baik. Wa misalu dzalikal kaif ka'alwanin. As-soal, ma hiya al-idafah? Idafah ni sandaran. Kalau dari sudut bahasanya, idafah makna apa? Isnadu syai'in fi syai'. Itu dia macam tu. Idafah ini ialah isnadu syai' fi syai'. Itu idafah. Kita menyandarkan sesuatu kepada sesuatu. Al-jawabu, hiya ni al-idafatu tu an-nisbatu al-aridatu, satu nisbah yang mendatangi lil jismi, bagi jisim, bil qiyasi, dengan diukur, ila nisbatin ukhra. Bil qiyas ni kita i'rab dah jadi hal. Hala kaunin nisbah bil qiyasi ila nisbatin ukhra, dengan kita ukur kepada nisbah yang lain. Mana? Kal ubuwah. Kal ubuwah ni tulis sikit, ka kauni syakhsi aban. Ka kauni syakhsi aban, seperti mana keadaan seseorang individu tu dia jadi bapa. Itu maksud dia. Kal ubuwah yakni ka kauni syakhsi aban, seperti mana keadaan seorang individu tu dia jadi bapa.
Baik, kal ubuwah al-aridati lil abi, yang kedatangan bagi seorang bapa. Wal bunuwati, yakni ka kauni syakhsi ibnan, al-aridati lil ibni. Fa inna kullan minhuma, maka sungguhnya tiap-tiap satu daripada kedua-duanya, mana? Minal ubuwah wal bunuwah, itu nisbatun, merupakan satu nisbah yang tuqalu, yang direti nisbah tersebut bil qiyas ila nisbatin ukhra, kepada nisbah yang lain. Baik, ila nisbatin ukhra ni tulis nisbatul zawj, nisbatul zawj tuqalu bin nisbati zawjah. Macam tu, nisbati zawj tuqalu bin nisbati zawjah. Nisbati zawj tuqalu bin nisbati zawjah. Nisbah suami itu direti dengan bila dia ada bini. Nampak? Nisbatu zawji tuqalu bin nisbati zawjah. Sebenarnya kalimah zawjah ni, ta tu sebenarnya tidak ada. Nampak tak? Sebenarnya kita lelaki bila kita kahwin itu kan, baik, kita ni lelaki, bini kita tu, isteri kita tu isteri kita kan. Baik, sebenarnya kita ni zauj bagi dia, bini kita pun zauj bagi kita juga. Masih zauj ni makna apa? Pasangan. Kalau kita terjemah dalam bahasa Melayu, makna pasangan. Jadi untuk nak membezakan antara suami dengan isteri, lelaki dengan perempuan, diletakkan ta marbutah pada kalimah zaujah tersebut. Kan? Kalau kita kahwin esok, kan? Amin. Kahwin dengan awek Syria, amin. Apa tak mau? Kan? Contoh kalau kita menikah dengan awek Syria, kan? Kita boleh kata kat bini kita tu, haza zauji. Sah. Nampak? Tanpa perlu ada ta. Ni dalam kitab Ahwas Syahsiyah tahun 2 ana lulus dah. Alhamdulillah. Kan? Ahwas, kita boleh kata kat isteri kita haza zauji. Kan? Ini adalah pasanganku, ataupun eloknya haza zauji. Ini adalah pasanganku. Tanpa perlu kita letak ta berada. Tetapi bila ulama nak beza, takut jadi keliru, takut berlaku iltibas, kesamaran kan, maka diletakkan ta marbutah tu untuk nak membezakan suami dan isteri. Okey, Allah, nak terlupa. Tadi kunci ruak siapa pegang? Adalah depa bagi kat entah. Yang sendiri ada. Kunci ruak tadi ana bagi kat budak ramai. Tu ah. Dah. Masih. Mai anak. Oh, dia tinggal kat situ. Mai. Nak bagi kat wan pada. Syukran, Allah yaftah alik. Ya betul. Tak apa. Baik, ma huwa al-aina. Tak payah nak bagi poin penting sikit. Tak apa, semangat sikit malam ni. Nak bagi berhenti kat stesen dia juga. Baik, ma huwa al-aina. Apakah itu aina? Kan? Kalau kita reti sungguh makna aina tu, tempat tu, kita tak akan gamak kata Allah Taala tu bertempat. Masalah kita tak reti. Orang yang ambil kuliah Usuluddin ni bagi perhatian sikit kan. Sebab di Malaysia ni dapat serangan-serangan yang dahsyat lah ni tentang fikrah ni. Nampak tak? Allahu Akbar. Dulu ni apa nama, di UAE ada satu kos falsafah. Dah tak dapat sambutan, dikatuk mah kos tu. Kuliah tu. Lah ni berlonggok bapak Wahabi. Kan? Untuk mengatakan Allah Taala bertempat. Wa'alaikumsalam min zalik. Allahu Akbar. Asal ma huwa al-aina? Aina itu ialah husul syai', adanya sesuatu, hasilnya sesuatu fil makan. Tu. Baik, kita baca dalam sikit . Kita baca atas sikit. Al-kaif tu apa dia? Kealwanin kan, seperti mana warna-warna dia kata kan. Dia kata lagi dalam wakal halawati, seperti mana manis. Itu pun makulatul kaif juga. Wal mararati, pahit, makulatul kaif juga. Wa raihatin zakiyatin, dan juga bau yang sedap. Itu dinamakan kaif juga. Baik, tak apa. Ma huwal aina? Aina itu ialah husul syai' fil makan, hasil sesuatu pada tempat.
Baik, tulis sikit perkataan ulama. Tulis sikit, ni penting. Sebab tu nak habis juga malam ni, kan? Bagi sampai stesen dia elok. Jadi rimah ya, tak sampai stesen ni. Baik, tulis. Man taraka arba'an kamula imanuhu. Man taraka arba'an kamula imanuhu. Man taraka arba'an tak kamula imanuhu. Man taraka arba'an kamula imanuhu. Barang siapa meninggalkan 4 perkara ni, sempurna keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Nampak? 4 perkara ni, 4 makulat ni. Yang pertama, dia tinggal aina. Dia tinggal aina. Man taraka arba'an kamula imanuhu. Barang siapa yang meninggalkan 4 perkara ni, 4 persoalan ni, sempurna iman dia. Mana? Yang pertama, dia tinggalkan aina. Aina? Apa maksud aina? Yakni dia tidak tanya aina Allah. Tulis macam tu. Nampak? Yakni dia tidak tanya aina Allah. Dia tidak tanya aina Allah. Sempurna iman dia. Sebab apa? Pahaman kita hadis sunnah wal jamaah. Idza utlaqa ahlu sunnah wal jamaah fal murad bihi al-asy'ariyah wal maturidiyah anna Allah Ta'ala mawjudun bila makan. Allah Ta'ala ada dengan tidak bertempat. Nampak? Anna Allah mawjudun bila makan. Wala yataqayyadu bizaman. Allah Ta'ala tak berkait dengan masa. Wala yatakayyafu bikayfiyatin. Allah Ta'ala tak berbentuk dengan mana-mana bentuk. Itu fahaman kita ahli sunnah wal jamaah. Jangan bagi hilang 3 prinsip ni. Nampak? Allah mawjudun bila makan. Wala yataqayyadu bizaman. Wala yatakayyafu bikayfiyatin. Itu manhaj kita ahli sunnah wal jamaah. Mafhum? Baik. Yang pertama, dia meninggalkan aina. Dia tak tanya aina Allah. Di mana Allah? Yang kedua, dia meninggalkan kaifa. Apa maksud kaifa? Yakni kaifa Allah. Dia meninggalkan kaifa. Kaifa Allah. Allah Ta'ala ni benda apa? Benda apa? Dia tulis pula dalam Facebook. Kan? Allah Ta'ala ni benda apa? Kan? Nampak jahil dah. Tu dia. Baru kita tengok. Apa nama? Mulianya ilmu usuluddin. Agungnya ilmu usuluddin ni. Sebab apa? Dia nak menjelaskan kepada masyarakat tentang Allah Azza wa Jalla. Tu. Man haqqaqa tauhidah dakhala al-jannata bighairi hisab. Orang yang faham sungguh ilmu tauhid ni, dia masuk syurga dengan tidak ada hisab. Begitu. Mulia ilmu tauhid. Sebab apa? Dia nak jelaskan kepada kita siapakah Allah yang kita duk sembah hari-hari ni. Busuk ke, wangi ke, putih ke, besar ke? Kan? Saya biasa tengok Allah. Allah macam mana? Wangi. Tahu dah, manusia tu makhluk. Dia meninggalkan kaifah. Dan dia meninggalkan mata. Mana? Mata, yakni dia tidak tanya mata yakunu wujudullah. Dia tidak tanya aina. Dia tak tanya kaifa. Dia tak tanya mata. Mata yakunu wujudullah. Allah Ta'ala ni ada bila tak tahu. Kan? Dia tak tanya waktu. Yang keempat, dia meninggalkan kam. Dia meninggalkan kam. Apa maksud? Dia tak tanya kedudukan Allah tu macam mana. Nampak? Kam kan miqdar. Betul? Dia tak tanya keadaan Allah tu bagaimana. Jadi kata ulama, man taraka arba'an kamula imanu. Orang yang meninggalkan 4 persoalan ini, sempurna iman dia. Dia tinggal aina, dia tinggal kaifa, dia tinggal mata, dia tinggal kam. Mafhum? Baik, selesai. As-su'al ila kam yanqasimu al-aina. Al-jawabu yanqasimu ila qismaini. Yang pertama, aina haqiqiyun. Haqiqiyun boleh baca, aina haqiqiyin boleh baca. Aina haqiqiyin, aina haqiqi wa aina ghairu haqiqi. As-su'al ma huwa al-aina al-haqiqiyu? Apakah aina? Aina ni dia merujuk kepada tempat. Begitu. Ma huwa al-aina al-haqiqiyu? Apakah aina yang sebenar? Huwa husulu syai' fi makanihi al-mukhtass bihi bi syai'. Hasil sesuatu pada tempatnya, yang tempat yang khusus bagi dirinya sendiri. Mana contoh? Bak contoh seperti mana otak di kepala. Tu. Hak tu makan yang hakiki. Seperti mana otak duduk di kepala. Begitu. Dan mulut di bawah hidung. Kata guru ana, mulut di bawah hidung.
Mulut di bawah hidung. Tapi kalau kita nak kata aina hakiki, tempat yang sebenar bagi hati itu ialah dalam badan, nampak macam tak kena juga. Tidak. Sebab dalam perut kita ada macam-macam kan. Ada hati, ada jantung, ada perasaan, ada jiwa. Anak kita 3 tu, PMR, subject, sign. Cikgu duk terang, okey, tengok depan semua. Kami pun takut kan, tengok. Baik, sini paru-paru kita kan, dia cakap KL, kami budak Kedah. Sini paru-paru kita, okey, bawah sini jantung kan, bawah ni hati kita, bawah pada tu sikit perut, proses makanan kita kan. Tak apa, anda dengar. Betul nak tanya, cikgu saya ada satu soalan. Apa dia? Ya, silakan. Jiwa duk tak mana kan? Jiwa duk tak mana? Allahu Akbar. Budak-budak jiwa. Dia tak jawab soalan. Dia tak jawab bagi dia ingat nama main. Padahal nak tak tahu. Masa kita 3, mana boleh beza? Betul? Kamu reti tak jiwa tu dah? Entah reti jiwa? Tak reti? Entah tak ada jiwa. Kan? Kita dah dengar jiwa. Sebab kita 3 pun nak reti beza antara hati, jiwa, perasaan. Kan? Kita dah faham kata tu syai'un wahid. Makulat kat tu. Baik, tak apa. Selesai. Ma huwal aina al-ghairul hakiki? Apakah aina yang tidak sebenar? Huwa husulu syai' fi makanihi alladhi la yaqtasu bi. Hasil sesuatu pada tempat yang bukan khusus baginya. Mana? La yaqtasu bi, yani fa'il bagi la yaqtasu ni al-makan. Al-makanu. Yang tidak khususlah tempat bihi bi syai'. Mana? Contoh, kakauni Khalid, seperti mana keadaan Khalid fi madrasatin, di dalam sekolah, au baladin kaza. Itu aina ghairu hakiki. Macam kita lah ni ya. Kamu semua, kamu nama ustaz nama apa? Zaid. Zaid lah ni duduk di mana? Zaid duduk di Ruak Jawi. Nampak? Ruak Jawi itu merupakan makan ghairul hakiki bagi anda. Baik, begitu. Mafhum? Asal ma huwal mata. Mata itu adalah husulus syai' fi zaman. Hasil sesuatu pada masa. Mana contoh? Tulis sikit, seperti kenduri hari Ahad. Tu. Seperti kenduri hari Ahad. Baik. Ilakam yang qasimu mata. Yang qasimu yakni inqisaman tamman. Buat macam tu. Yang qasimu yakni inqisaman tamman, pembahagian yang sempurna, ka aina ila qismaini. Dia terbagi juga seperti mana aina kepada 2 bahagi. Mana? Mata hakikiyin wa mata ghairi hakiki. As-su'al ma huwa al-mata al-haqiqiyyu? Al-jawabu huwa husulu syai' fi zaman alladhi yantabiqu alayhi. Hasil sesuatu pada masa yang yantabiqu alayhi, yang tertutup. Yantabiqu ni makna yang tertutup ataupun yang meliputi secara penuh. Buat macam tu. Yang tabiqu ni makna dia yang tertutup ataupun yang meliputi secara penuh. Tu makna yang tabiqu. Yang tabiqu yakni az-zaman. Fa'il bagi dia zaman. Alaihi ala syai'. Mana? Ka kaunil kusufi wa misalu matal al-haqiqi. Buat macam tu. Wa misalu mata al-haqiqi ka kaunil kusufi fi waqtin kaza. Seperti mana keadaan gerhana fi waqtin kaza, pada masa yang tertentu, ai fi waqtin muayyanin, pada masa yang tertentu. As-su'al ma huwa al-mata ghairul hakiki? Apakah itu mata yang tidak hakiki? Huwa, jawab, husulu syai' fi zaman alladhi la yantabiqu alaihi. Masa yang tidak meliputi penuh ke atasnya, ke atas syai'. Mana? Kakaunil kusuf, seperti mana keadaan gerhana fi yaumin kaza atau syahrin kaza. Aduh, maksudnya. As-su'al ma huwal milku? Milku ni bukan milik, makna dia pakai. Al-milku ni makna dia pakai. Al-milku ni maknanya makulatul milki. Tulis macam tu. Makulat milki. Pakai. Al-jawabu huwa
Al-milku itu hay'atun, satu kelakuan, yang hasilatun, yang hasil li syai'i, bagi sesuatu, bisababi ma yuhitu bihi, dengan sebab ma, sebab sesuatu yang yuhitu, yang melingkungi. Melingkungilah ia ma, jaga dhamir. Fa'il bagi yuhitu kembali kepada ma, bihi bisyai', melingkungi dengan sesuatu. Au bi ba'dihi, ataupun setengahnya, setengah sesuatu. Wa yantaqilu, dan berpindahlah ia ma, jaga dhamir, bintiqalihi, dengan berpindahnya, berpindah syai'. Mana contoh? Kal hayati, seperti mana kelakuan, al hasilati, yang terjadi bit ta'ammumi, ketika pakai serban. Tu. Itu maksud pakai serban. Wat taqammusi, dan pakai baju. Wat tasalluhi, dan pakai senjata. Baju kita pakai di badan, senjata kita selit di dalam pinggang. Itu dimaksudkan dengan makulatul milki. As-su'al ila kam yang qasimu al-muhaitu al-muntaqilu, kepada berapakah terbahaginya yang melingkung, lagi pula yang berpindah. Al-jawabu yang qasimu ila qismaini, terbahagi kepada dua, tabi'iyyin, secara semula jadi. Mana? Kajildil hayawan, seperti mana kulit benda hidup. Seperti mana kulit benda hidup. Wa khairat tabi'i, dan tidak secara semula jadi, sawaun, sama ada, ahata, meliputilah ia, ghairat tabi'i itu, jaga dhamir, bil kulli, bagi sekalian sesuatu, kasaubi, seperti mana baju, au bil ba'di, kal khatami, seperti mana cincin. Baik. Nak biar, alhamdulillah. Ma huwa al-wad'u? Apakah itu wad'? Yakni makulatul wad'i. Huwa makulatul wad'i, itu hay'atun, satu kelakuan. Baik, hay'atun ni, tulis sikit. Hay'atun ni juga dipanggil arad. Juga dipanggil arad. Tetapi bi'tibari urudihi ilal jismi. Hay'ah ni juga kita panggil dia sebagai arad. Dipanggil arad ni tetapi arad, tetapi bi'tibari urudihi ilal jismi. Bi'tibari urudihi ilal jismi. Begitu. Wad' ini, makulatul wad'i ini ialah hay'atun, satu kelakuan yang hasilatun li syai'i, yang hasil bagi sesuatu. Dia kata seperti seseorang, tu dia macam tu. Seperti seseorang, bisa babi nisbataini, dengan sebab dua nisbah. Huma, yang dua nisbah tersebut, nisbatu ba'di ajza'ihi ila ba'din. Kita menisbahkan setengah daripada juzuk-juzuknya, juzuk syai' ila ba'din, yakni ila ba'din akhar, kepada juzuk yang lain. Mana contoh? Saya bawah dia bang. Wa nisbatu ajza'ihi ila al-umuril kharijati anhu, dan kita menisbahkan juzuk-juzuknya kepada perkara-perkara yang di luar daripadanya, anhu an syai'. Mana contoh? Kahayatil insan fil qiyam, seperti mana kelakuan manusia ketika dia berdiri. Fa innahu, maka sesungguhnya, fa innal qiyam yu'tabaru fihi, dikirakan padanya, fil qiyam, nisbatu ajza'il jismi ba'dihha, kita menisbahkan juzuk-juzuk jisim, ba'dihha, ba'di ajza'il ajsam, ila ba'din, kepada setengah yang lain. Kita berdiri kan. Baik. Wa nisbatu tilkal ajza' ila umurin kharijatin anhu, dan kita menisbahkan juzuk tersebut kepada perkara-perkara yang di luar. Mana? Kasama'i wal ard anha an ajza'il jismi. Mana contoh? Kamisli kauni ra'sihi, seperti mana keadaan kepalanya, ra'sil insan, jaga dhamir, min fawqu, baca tu, min fawqu, yakni min fawqi, di atasnya tempat kan. Warijlaihi, dan dua kakinya, dua kaki manusia, min asfalu, min asfalu, daripada bawah. Min asfalu yakni asfalihi,
asfalihi, di bawahnya. Kan? Sebab apa? Sebab apa baca dengan fawqu? Karena kaedah az-zarfu idza qata'a 'anil idafati fayubna 'ala tanwi fayubna 'ala dhammi min ghairi tanwin. Tu dia kata kaedah. Az-zarfu, sebab apa baca min fawqu? Az-zarfu idza qata'a az-zarfu idza qata'a 'anil idafati fayubna 'ala dhammi min ghairi tanwinin. Kaedah. Az-zarfu idza qata'a 'anil idafati fayubna 'ala dhammi min ghairi tanwinin. Sempat. Az-zarfu idza qata'a 'anil idafati fayubna 'ala dhammi min ghairi tanwinin. Az-zarfu idza qata'a 'anil idafati fayubna 'ala dhammi min ghairi tanwinin. Sebab tu kita baca amma ba'du. Masyikilah. Lepas khutbahan kita baca amma ba'du. Baik, soal. Ma huwa an yaf'ala? Apakah itu an yaf'ala? An yaf'ala ni kita nak terjemah macam mana? Bekerja. Ini dinamakan makulatul fi'li. Tulis, dinamakan makulatul fi'li. Kita terjemah sebagai bekerja, dinamakan sebagai makulatul fi'li. Baik. An yaf'ala ni, makulatul fi'li ni, kalau nisbah usuluddin dinamakan sebagai ikhtiar. Tulis gitu. Di sudut pandangan ulama usuluddin, kan, an yaf'ala ini dinamakan sebagai ikhtiar. Ikhtiar. Huwa an yaf'ala ini ialah kaunu syai'i mu'athiran fi ghairihi. Keadaan sesuatu dia memberi bekas pada yang lain. Fi ghairi syai'. Mana contoh? Kal khati'i, seperti mana yang memutus, madama khati'an. Selama mana? Selama mana yang ni? Selama mana? Ma tu ma masdariyah zarfiyah. Ma tu, jaga baik. Ma tu orang panggil ma masdariyah zarfiyah. Madama, selama mana? Selama mana an yaf'ala itu qati'an. Qati'an ni maksud dia duduk bagi putus. Faham tak? Duduk bagi putus. Faham tak ni bahasa Kedah? Kan? Terjemah kan? Sentiasa memberi. Boleh tak? Duduk bagi putus ni macam mana tak nak terjemah Ustaz Syed? Ha? Sentiasa memberi, bukan kepastian. Putus. Qati'an ni yang bagi putus. Faham tak? Yang bagi putus. Bukan wayar putus. Lain. Wayar putus bahasa Kedah lain. Ni, kotek ni, okey, ni pisau. Tengok semua, ni pisau. Baik, okey, ni katakan kayu. Ni, duk bagi putus ni, kita panggil dia kotek. Kotek ni kalimah isim fa'il. Nak terjemah apa dalam bahasa moden? Kan? Bahasa Melayu. Ha? Ana terjemah lu bahasa Melayu tengok. Duduk bagi putus. Tok Corona mak tahu tu. Kotian ni maksud dia duduk bagi putus. Macam mana kita nak terjemah bahasa moden? Oh, sentiasa berusaha untuk memutuskan. Ha tu maksudnya. Kan? Ana tu dia duduk bagi putus. Tak apa. Orang Kedah tu dia tu tak apa. Orang Kedah Perlis, Pulau Pinang depa faham. Orang Perak faham kot. Kan? Qati'an ni maksud dia duduk bagi putus, sentiasa berusaha untuk memutuskan. Ha begitu. Kan? Tarik panjang ni. Kan? Baik, soal. Ma huwa ayyan fa'ila? Apakah itu makulat ayyan fa'ila? Makulat ayyan fa'ila ni alhamdulillah dia dinamakan sebagai makulatul infial. Dinamakan sebagai makulat al-infial. Tulis macam tu. Makulatul infial. Maksud apa? Makulat yang terima bekas. Infial ni maksud terima bekas. Terima kesan. Infial ni, tulis sikit, makulatul infial ni ma hasala bil masdar. Ma hasala bil masdar. Ma hasala bil masdari. Terima bekas.
Baik. Apakah makulat ma ayyam fa'ila ni? Huwa kaunu syai', keadaan sesuatu muta'assiran. Muta'assiran ni maksudnya duk terima bekas min ghairihi, menerima kesan daripada yang lain. Mana contoh? Kal munqati'i, seperti mana sesuatu yang sedang terputus. Sesuatu yang sedang menerima terputus, madama munqati'an, selama mana, selagi mana dia duk terima putus. Apa faham ni pasal Kedah? Selama mana dia duk terima putus. Orang Kedah faham kan? InsyaAllah, alhamdulillah. Ana mengaji kat orang Penang, dia terjemah Kedah. Munqati' ni walaupun dia isim fa'il, tetapi terjemahan di sudut ilmu mantik lain, berarti. Nampak tak? Dia tak sama. Walaupun munqati'in tu kan, dia isim fa'il tu, tetapi maksud dia adalah sesuatu yang terima terputus. Madama munqati'an, selama mana dia duk terima putus. Itu maksud dia. Bahasa moden ni kita terjemah mana? Selama mana dia menerima, dia sering menerima untuk diputuskan. Bukan keputusan, putus maksud di sini apa nama keputusan? Putusan apa? Keputusan perkataan. Keputusan perkataan. Tetapi putus tu putus benda, faham tak? Kita dah bahas lah ni di benda. Masih? Baik, alhamdulillah. Cukup 10.30. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. Minggu depan kita akan masuk tajuk makhasidut tasawurati. Tempat tuju ataupun target-target bagi at-tasawurati. InsyaAllah kita boleh habis dalam masa yang terdekat sebelum peperiksaan. Belakang ni akan baca secara laju-laju sikit, sebab benda-benda belakang tu dia mudah. Baik, ada satu soalan tadi. Kita jawab satu, yang lain ni dah lewat lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cadangan buat khulasah bagi setiap tajuk yang dibincangkan. Syukran. Daripada hamba yang mengharapkan kefahaman. Al-Kalantani. Tu antum lah kena buat. Antum lah kena buat setiap tajuk lah. Terutama orang kuliah usul jin. Wallahualam. Antum kena buat negeri tu. Baik. Wallahualam. Ingatlah pesanan balik malam ni, balik dengan geng tau. Balik berkumpulan. Boleh lah? Jangan duduk balik sorang-sorang. Risau awak. Tu akhwat ada musyrif kan? Baik, begitu. Baik, ada seorang soalan? Silakan. Tentang makulat, ya silakan. Makulat ni dia nak membahaskan tentang makhluk dengan lebih terperinci. Nampak? Dia nak kenal sifat makhluk. Kita kenal sifat makhluk ni untuk apa? Untuk kita kejapkan iman kita tentang Allah Azza wa Jalla. Itu ilmu makulatul asyarah. Dia membahaskan tentang makhluk, tentang aina, tentang kaifa, tentang wad'u. Dia nak membahaskan tentang makhluk dengan lebih terperinci. Itu makulatul asyarah. Kan? Makulatul asyarah ni benda-benda yang kita fikirkan, yang 10. Makulatul asyarah. Al-maqulat, akal kan, dia dipetik dua kalimah aklun, benda-benda yang kita fikirkan yang 10 perkara. Tapi hak ni dia masuk ni kerana nak selit dia, faham nak selit, kerana faham kan nak selit. Tu. Tapi dia ada ilmu yang khusus tentang ilmu makulatul asyarah. Entah kuliah apa nanti? Syariah. Usuluddin cantik Usuluddin. Kitab makulatul asyarah ada jual kalangan Syekh Said Faudah. Syekh Said Faudah. Alhamdulillah anda mengaji kitab makulatul asyarah, tapi kitab Jawi. Nampak? Tapi kitab Jawi, kitab Arab dia payah semua. Dalam dunia ni bukan tak apa orang yang boleh kuasai makulatul asyarah dengan baik. Melainkan yang dengar seorang tu Syekh Said Faudah. Tak tahu ulama Azhar, tak tahu, boleh jadi Syekh Jamal pun kita tak tahu lagi kan. Syekh Jamal mungkin hebat juga dalam bidang tu. Tapi lah ni hak masyhur yang sakan tu bilang makulatul asyarah ni. Syekh Said Faudah. Sakan.
Dan ulama Azhar dulu, Syekh Hasanain Makhluf, Syekh Muhammad Hasanain Al-Makhluf, dia ni Syekhul Azhar. Hebat. Wallahu a'lam. Ada nak usaha ke? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Tadi ada akhwat kata